Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Rosna. Saya Deborah, selaku Ketua Kumpulan, saya akan memulakan pembentangan tugasan 2 bagi kumpulan kami. Ini merupakan senarai ahli kumpulan kami. Tajuk kajian bagi kumpulan kami ialah unsur gaya bahasa, perbandingan dan pertentangan yang terdapat dalam puisi tradisional dan sajak Melayu. Saya akan membentangkan aspek pengenalan. Maksud laras bahasa secara umum menurut Asma Haji Omar, laras bahasa ialah kelainan bahasa yang digunakan mengikut bidang. Laras bahasa dapat dilihat dari segi penggunaan kosakata dan tata bahasa. Laras bahasa dijeniskan mengikut 3 faktor, iaitu tajuk wacana, cara penyampaian, dan gaya penyampaian wacana. Laras sastra ialah ciri-ciri khusus yang menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan bidang sastra. Antara ciri laras sastra ialah mengandungi makna tersirat, penggunaan gaya bahasa yang menarik, dan bersifat imajinatif. Definisi unsur perbandingan pula ialah gaya bahasa yang membandingkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain. Gaya bahasa ini dapat menimbulkan kesan terhadap makna perkataan. 4 unsur perbandingan yang dikaji dalam kajian ini ialah hyperbola, personifikasi, metafora, dan simile. Maksud unsur pertentangan ialah bentuk bahasa yang ingin menonjolkan makna yang bertentangan dengan maksud asal. 2 unsur pertentangan yang dikaji dalam kajian ini ialah paradoks dan antitesis. Kajian ini dijalankan secara korpus. Kajian ini menggunakan kaedah analisis teks. Kami telah menggunakan buku Baik Budi, Indah Bahasa, dan Permata Sastra Melayu sebagai sumber bahan kajian. Sekian saja daripada saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan personifikasi, yang merupakan pemberian sifat manusia kepada objek, haiwan, tumbuhan, keadaan, peristiwa, barang tidak bernyawa, ataupun idea abstrak. Berikut merupakan penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam buku yang bertajuk Permata Sastra Melayu terbitan tahun 2020. Bagi puisi yang bertajuk Menyongsong Arus, contoh penggunaan personifikasi ada pada frasa sejuta orang cengkrik di liang-liangnya. Perkataan orang merupakan sifat manusia kerana ia diartikan sebagai keluhan ataupun rintihan, manakala cengkrik pula ialah sejenis haiwan. Jadi, jelaslah bahawa terdapat pemberian sifat manusia kepada haiwan. Bagi puisi yang bertajuk Seorang Jemaah pula, contoh penggunaan personifikasi ada pada frasa wangi harumnya masih menerpa. Perkataan harumnya merujuk kepada keadaan jemaah yang mempunyai bau yang sedap, dan perkataan menerpa pula merupakan sifat kepada manusia yang bermaksud bergerak ke hadapan dengan pantas ataupun secara tiba-tiba. Jadi, terdapat pemberian sifat manusia iaitu menerpa kepada keadaan, iaitu harumnya, iaitu keadaan jemaah tersebut. Seterusnya kita lihat penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam puisi yang bertajuk Di Titian Kemerdekaan, iaitu pada frasa sejahtera bangsa menggenggam kemenangan. Perkataan sejahtera merupakan sebuah keadaan yang aman dan makmur, manakala menggenggam ialah sifat manusia, iaitu memegang sesuatu di dalam tangan yang dikepalkan, dan ini membuktikan bahawa pemberian sifat manusia kepada keadaan. Seterusnya, hyperbola. Maksud hyperbola. Hyperbola merupakan sejenis bahasa kiasan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu secara berlebihan daripada maksud sebenar. Jenis gaya bahasa ini sering digunakan untuk meluahkan perasaan maupun tanggapan secara melampau. Hyperbola mampu menekankan sesebuah penerangan dengan lebih mendalam. Hyperbola. Berdasarkan dapatan kajian di atas, terdapat beberapa contoh frasa yang memiliki unsur perbandingan gaya bahasa hyperbola yang dikenal pasti oleh pengkaji dalam karya-karya terkandung dalam buku yang berjudul Baik Budi, Indah Bahasa 2016 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan buku Permata Sastra Melayu 2020 oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Dalam puisi yang terdapat dalam buku Baik Budi, Indah Bahasa oleh Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Roti, karya Ahmad Syahrul Wahid, unsur hyperbola dikesan pada frasa nafsu makan pun bergelora. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, perkataan bergelora membawa makna berkocak dengan hebatnya yang disamakan dengan peningkatan nafsu atau keinginan makan seseorang yang melampau. Manakala dalam frasa melangit damai dirasa, frasa tersebut menjelaskan betapa tingginya rasa kesyukuran orang yang susah kerana dibantu oleh orang yang berada dan beriman sehingga kesyukurannya tersebut dibandingkan dengan ketinggian langit. Seterusnya, dalam buku yang berjudul Permata Sastra Melayu 2020 oleh Majlis Peperiksaan Malaysia juga terdapat gaya bahasa hyperbola yang terkandung dalam syair Ikan Terumbu, karya Muhammad Yusof Muhammad Nur dan Dr. Abdul Rahman K.A. Unsur hyperbola dapat dilihat pada frasa hati dan jantung bagai serbuk. Frasa ini membawa makna yang berlebihan kerana penyaja ingin perihal ikan terubuk yang tidak menghiraukan keadaan sekeliling. Ia diibaratkan dengan sehalus serbuk kerana hatinya tidak mempunyai perasaan peduli walau sedikit pun. Akhir sekali, dalam puisi yang bertajuk Seloka Pak Pandey karya Harun Matia,
Frasa anak dipijak, dagang dijiji, kucing dibunuh, tikus dibelah mempunyai unsur hyperbola. Pernyataan ini membawa makna Pak Pandey lebih mengutamakan orang asing berbanding dengan anaknya sehingga menyebabkan anaknya sendiri terbiar dan tidak diberi perhatian. Pernyataan ini dikatakan hyperbola kerana ia diumpamakan secara berlebih-lebihan oleh penulis dengan menggambarkan sikap seseorang yang lebih rela membelah tikus berbanding kucing, walhal membelah tikus dapat memberi kebinasaan kepada manusia. Metafora adalah unsur perbandingan yang dilakukan secara terus atau secara langsung, iaitu menggabungkan satu perkataan konkret dan perkataan abstrak. Perkataan abstrak membawa maksud sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dirasa dengan panca indera, manakala konkret membawa maksud sesuatu yang dapat digambarkan, iaitu boleh dirasa dan dilihat. Metafora juga berfungsi sebagai bahasa bandingan yang digunakan untuk menggerakkan imajinasi pembaca. Antara unsur metafora yang terdapat dalam buku baik budi indah bahasa ialah dapat dikesan daripada puisi yang bertajuk Roti karya Ahmad Syarul Wahid. Contoh frasanya ialah percikan iman. Percikan membawa maksud sesuatu yang memercik seperti rintisan air, manakala perkataan iman diartikan sebagai keyakinan terhadap wujudnya Tuhan dengan hati. Dapat disimpulkan bahawa perkataan percikan merupakan unsur konkret, manakala iman merupakan unsur abstrak. Unsur metafora yang kedua dapat dikesan dalam puisi yang bertajuk Sekutu Mawar karya Mahwa Muhammad. Contoh frasanya ialah pintu kehidupan. Pintu bermakna ruang untuk keluar atau masuk, dan seterusnya perkataan kehidupan bermakna perihal hidup. Ini membuktikan bahawa frasa pintu kehidupan merupakan metafora kerana perkataan pintu ialah unsur konkret, manakala perkataan kehidupan ialah unsur abstrak. Berdasarkan buku Pemata Sastra pula, unsur metafora dapat dikesan dalam puisi yang bertajuk Menyusup Arus karya Kamala. Contoh frasanya ialah jeram dugaan. Jeram didefinisikan sebagai air terjun ke sungai, manakala dugaan didefinisikan sebagai cobaan atau ujian. Perkataan jeram boleh didefinisikan sebagai unsur konkret, manakala dugaan ialah unsur yang bersifat abstrak. Unsur pembandingan iaitu simile. Simile didefinisikan sebagai kiasan yang menyamakan satu hal dengan satu hal yang lain dengan menggunakan kata perbandingan. Contohnya bagai, bak, sebagai, seperti, semisal, seumpama, laksana, sepatut dan lain-lain. Penggunaan simile dalam puisi bagi buku baik budi indah bahasa yang pertama ialah pantun kiasan. Pada rangka 17 baris 3 iaitu sungguh laksana bunga dedap yang membawa maksud berkaya menggunakan unsur alam iaitu bunga dedap sebagai umpama yang menerangkan para sumpah seseorang yang indah dan menarik. Yang kedua pantun budi. Pada rangkap 7 baris 4 iaitu bagai cincin dengan permata yang membawa maksud berkarya membandingkan cincin dan permata saling bernilai dan sepadan jika dibandingkan bersama-sama. Yang ketiga iaitu syair nasihat penghujung Tamarat Al-Muhimah pada rangkap 5 baris 4 iaitu seperti air di dalam gelas yang membawa maksud pengkarya membandingkan frasa air di dalam gelas dengan memberi gambaran bahawa air yang jernih dan bersih di dalam gelas seperti hati yang hendaklah suci dan ikhlas dalam apa jua keadaan. Yang keempat iaitu sajak roti pada rangkap 2 baris 4 iaitu terhidang seumpama permaidani terhampar yang membawa maksud berkarya membandingkan jumlah roti yang begitu banyak seperti keadaan permaidani yang terhampar. Seterusnya ialah penggunaan simile dalam puisi bagi buku Pemata Sastera Melayu. Yang pertama iaitu syair ikan terupa pada rangka 21 baris 4 iaitu bagaikan datang rasanya takut yang membawa maksud pengkarya membandingkan rasa tidak keliruan sehingga membuahkan ketakutan. Dan akhir sekali ialah gurindam taat setia raja dan rakyat pada rangkap 1 baris 2 iaitu seperti kebun berbagai keduri yang bermaksud berkarya membandingkan sekiranya raja bekerjasama dengan para menteri maka keadaan negara akan terkawal erat. Paradoks merupakan gaya bahasa yang bertentangan kata-kata dalam ayat, iaitu dari segi suasana atau keadaan yang berlawanan. Paradoks berfungsi untuk memperlihatkan satu keadaan atau suasana tersebut yang berlawanan. Berdasarkan buku baik budi indah bahasa, gaya bahasa paradoks telah dikesan pada puisi yang bertajuk Mencari Damai di Sini, karya Ilham Jimain. Unsur paradoks yang terdapat dalam puisi ini ialah antara realiti dan mimpi. Pengkarya ingin menyatakan bahawa frasa antara realiti dan mimpi menggambarkan tentang kenyataan dan angan-angan yang sangat bertentangan dan sukar untuk digabungkan seperti harapan dan cita-cita yang sukar untuk direalisasikan. Di samping itu, berdasarkan buku Pemata Sastra Melayu,
Gaya bahasa paradoks dapat dikesan dalam puisi yang bertajuk Keris Itu Masih di Tanganmu karya Ahmad Syarjul. Contoh frasanya ialah suara terpaksa membisu. Pernyataan tersebut membawa maksud suara yang ada seolah-olah tidak dapat diungkapkan. Paradoks ini merujuk kepada situasi di mana ada sekatan atau tekanan dan keterbatasan yang membuat seseorang itu tidak dapat menyuarakan fikiran atau perasaannya walaupun sebenarnya ada keinginan untuk mengutarakan pendapatnya. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang lain untuk meneruskan pembentangan Gaya ini. bahasa antitesis. Apakah yang dimaksudkan dengan antitesis? Ia merupakan suatu tindakan mengatur seiring dengan idea-idea yang bertentangan dan melibatkan penggunaan kata mampu ungkapan yang mempunyai makna yang berlawanan. Setelah menggunakan dua buah buku dalam mengkaji gaya bahasa antitesis, buku yang pertama yaitu Permata Sastra Melayu terbitan tahun 2020 dan buku yang kedua bertajuk Baik Budi Indah Bahasa terbitan tahun 2016. Dalam buku Permata Sastra Melayu, gaya bahasa antitesis dikesan pada puisi yang bertajuk Syair Ikan Terbang, yaitu pada frasa siang dan malam berhati duka. Perkataan siang dan malam merupakan antitesis kerana kedua-duanya saling bertentangan. Perkataan siang membawa maksud keadaan sebelum matahari terbenam, manakala keadaan malam membawa maksud keadaan setelah terbenamnya matahari. Puisi seterusnya yaitu Pertemuan di Hyde Park juga mengandungi unsur antitesis, yaitu pada frasa kita benci perang, kita cinta kedamaian. Perkataan benci dan cinta merupakan antitesis kerana benci diartikan sebagai perasaan tidak suka, manakala cinta diartikan sebagai perasaan suka. Bagi buku yang bertajuk Baik Budi Indah Bahasa pula, unsur antitesis wujud dalam puisi yang bertajuk Pantun Kasih Sayang, yaitu pada frasa langit tinggi ku pandang rendah. Perkataan tinggi dan rendah merupakan antitesis kerana perkataan tinggi bermaksud jarak yang jauh dari permukaan tanah, sedangkan perkataan rendah bermaksud jarak yang dekat dari permukaan tanah. Seterusnya, frasa asam di darat, ikan di laut. Perkataan darat dan laut merupakan antitesis kerana perkataan darat bermaksud tanah, iaitu daratan, manakala laut bermaksud air yang berkeadaan masin. Kesimpulannya, pengkaji mendapati bahawa karya-karya dalam buku Baik Budi Indah Bahasa 2016 dan Permata Sastra 2020 terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka sememangnya kaya dengan gaya bahasa, perbandingan dan pertentangan. Melalui kajian ini, pengkaji mendapati bahawa gaya bahasa personifikasi, hyperbola, metafora dan simile, paradoks dan antitesis menjadi unsur estetika yang meningkatkan nilai sesebuah karya sastra. Oleh itu, gaya bahasa merupakan salah satu unsur yang dominan dalam karya sastra dan dijadikan medium untuk mengukur kekreatifan sesebuah karya sastra. Sekian sahaja dari kumpulan kami.